Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan kuliah pertama, kursus falsafah dan isu semasa. Dalam kuliah pertama ini yang merupakan pengenalan kepada kursus ini sendiri, kita akan membincangkan 3 perkara utama. Yang pertama ialah apakah ilmu falsafah itu sendiri, yang kedua rukun negara, dan yang ketiga ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Ketiga perkara ini, ilmu falsafah, rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan ini perlu kita fahami secara sekaligus, kerana ketiga perkara ini membina ataupun membentuk matlamat ataupun tujuan kursus falsafah dan isu semasa ini dibina. Jadi sebagai permulaan kita pergi secara ringkas apakah itu ilmu falsafah. Falsafah ini ialah istilah daripada perkataan Yunani filosofia. Philo itu cinta, Sophia ini hikmah dalam tafsir Islam. Sebab itu dalam tafsir Islam pun falsafah juga disebut sebagai ilmu hikmah. Jadi mengapa kita perlu belajar falsafah ataupun ilmu hikmah? Kerana kita perlu mengetahui hakikat satu benda itu dengan lebih mendalam dan dengan lebih sempurna. Kerana dengan kefahaman yang lebih mendalamlah kita boleh kemudiannya melakukan amalan dan tindakan yang berkesan. Video sebelum ni kita dah dengar penjelasan tentang pengertian falsafah. Okey, untuk yang seterusnya adalah kita lihat pula maksud falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. FPK adalah satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia sejak merdeka lagi. Penggubalan FPK adalah cetusan idea selepas penerbitan laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. Ianya digubal berdasarkan 3 ideologi. Yang pertama adalah rukun negara, yang kedua dasar ekonomi baru RMK3 1976 sehingga 1980, dan yang ketiga adalah dasar pendidikan kebangsaan 1999. Seterusnya adalah elemen-elemen FPK. Yang pertama, pendidikan suatu usaha berterusan. Yang kedua, memperkembangkan potensi individu. Yang ketiga adalah perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Yang kelima, unsur intelek, rohani, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, emosi dan jasmani. Yang keenam, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Seterusnya adalah falsafah pendidikan guru ataupun FPG. FPG ini digubal berdasarkan model konseptual. Model konseptual pendidikan guru dirangka berlandaskan kepada dasar FPK dan matlamat pendidikan. Ianya merangkumi accountability guru di bawah 3 dimensi utama, iaitu ketuhanan, kemasyarakatan dan kendiri. Okey, kita tengok apa maksud ketuhanan, kemasyarakatan dan kendiri. Okey, maksud ketuhanan ni adalah peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Maksud kemasyarakatan pula adalah penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan ejen perubahan. Yang seterusnya adalah maksud kendiri, iaitu penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sas yang murni dan berpekerti mulia. Seterusnya adalah elemen-elemen FPG. Yang pertama, berpekerti mulia. Yang kedua, berpandangan progresif dan saintifik. Yang ketiga, bersedia menjunjung aspirasi negara. Yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang kelima, menjamin perkembangan individu. Dan yang keenam adalah memelihara suatu masyarakat bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
pagi murid-murid. Duduk. Ketika British memerintah Tanah Melayu suatu ketika dahulu, sebelum tahun 1957, sebelum kita merdeka, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dibahagikan kepada beberapa sekolah. Antaranya sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah agama yang lebih dikenali suatu ketika dahulu sebagai madrasah. Dan setiap sekolah ini mempunyai bahasa penghantarnya yang sendiri. Seperti sekolah Inggeris dengan bahasa Inggerisnya, dengan sekolah Cina bahasa Cinanya, sekolah Tamil bahasa Tamilnya dan sekalian. Dan setiap sekolah ni mempunyai sistem kurikulum yang tersendiri. Namun menjelang kemerdekaan, dengan terbitnya kesedaran orang Melayu untuk memerdekakan tanah Melayunya, dan di situ juga wujud kesedaran untuk memajukan sektor pendidikan dalam kalangan orang Melayu sendiri. Rentetan itu, beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu, lantas menghasilkan beberapa laporan. Antaranya ketika tahun 1951, laporan yang pertama wujud ketika itu ialah laporan Barnes yang bertujuan menyemak serta memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Seterusnya, ketika tahun yang sama juga, laporan Fen Wu telah dikemukakan mewakili kaum Cina untuk menyemak pendidikan dalam kalangan kaum Cina. Kemudian setahun kemudian, 1952, Ordinan Pelajaran pula telah diutarakan mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Rentetan daripada Ordinan Pelajaran yang dikeluarkan ketika 1952. Beberapa tahun kemudian dikeluarkan pula laporan Razak ketika tahun 1956 bagi meletakkan dasar atau asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan sebagai salah satu medium perpaduan rakyat di Tanah Melayu. Bahasa Melayu ketika itu dijadikan sebagai bahasa penghantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran serta sistem peperiksaan diselaraskan di semua sekolah ketika itu. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan dalam sektor pendidikan sahaja, kerajaan telah menumpukan sepenuh usaha untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang mana sistem pendidikan ini boleh sesuai atau fit dengan semua kaum yang wujud ketika itu di Tanah Melayu. Dan hasil daripada usaha ini telah mewujudkan satu Ordinan Pelajaran 1957 yang mana Ordinan Pelajaran ini digubal berdasarkan perakuan laporan Razak 1956, yang mana satu fakta menarik tentang laporan Razak 1956, laporan ini begitu mementingkan tentang perpaduan dalam kalangan penduduk Tanah Melayu yang terdiri daripada berbilang kaum. Kemudian pada tahun 1960 pula, kerajaan telah mewujudkan satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Rahman Talib, yang mana jawatan kuasa ini diketuai oleh Rahman Talib, yang mana bertujuan untuk mewujudkan Akta Pendidikan 1961. Jawatan Kuasa Rahman Talib mengambil langkah untuk mengkaji semula perakuan laporan Razak sama ada rasional atau tidak untuk diteruskan sebagai teras dasar pendidikan negara. Dan hasil daripada penelitian semula laporan Razak ini, Jawatan Kuasa Rahman Talib telah mengemukakan beberapa garis panduan dalam Akta Pendidikan 1961. Antaranya ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar utama bagi semua peringkat pendidikan, dan juga penggunaan kurikulum yang selari atau selaras dengan sistem peperiksaan yang sama kepada semua pelajar di dalam semua sektor pendidikan di Tanah Melayu ketika itu. Kemudian pada tahun 1962 pula,
dasar pendemokrasian pendidikan diperkenalkan, yang mana bermula dengan pengenalan pendidikan percuma dalam kalangan rakyat Tanah Melayu itu sendiri. Kemudian pada tahun 1964, dasar pendemokrasian pendidikan telah diperluaskan lagi dengan cara menghapuskan peperiksaan pemilihan kemasukan ke sekolah menengah, yang selama ini bagi setiap pelajar di Tanah Melayu yang hendak melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah perlu menjalani peperiksaan, yang mana peperiksaan ini dikatakan sebagai wajib. Melalui penghapusan pendidikan ini telah menghasilkan implikasi yang positif, yang mana menyaksikan lebih ramai pelajar menyambung pelajaran pada peringkat sekolah menengah, dan ini adalah satu perkara yang positif dalam kalangan dalam sektor pendidikan sendiri, kerana yang menunjukkan bahawa rakyat Tanah Melayu mempunyai kesedaran untuk melanjutkan pelajaran, untuk meningkatkan kualiti ilmu dalam kalangan mereka. DEB itu lebih dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Dasar ini merupakan salah satu falsafah yang digunakan untuk menyeimbangkan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi ketika itu. Dan di antara tempoh 1970 hingga ke 1990, pendidikan sekali lagi telah diberikan keutamaan untuk menangani masalah keseimbangan dalam masyarakat dengan cara menyediakan peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira bangsa dan kaum. Dan saat itu juga telah bermulalah era penyusunan semula pendidikan. Malaysia should not be developed only in the economic sense. It must be a nation that is fully developed along all the dimensions: economically, politically, socially, spiritually, psychologically and culturally. Dan pada akhir abad ke-20, negara sekali lagi telah menyaksikan perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya sendiri. Ini asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan telah digubal dan telah melalui beberapa pindaan seperti Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan juga Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996. Usaha kerajaan juga tidak terhenti pada saat itu sahaja. Terdapat beberapa perubahan lagi, antaranya ialah perkembangan ICT dalam pendidikan dan juga penubuhan sekolah bestari pada tahun 1999. Kelayakan guru-guru juga telah dinaik taraf daripada sijil kepada diploma. Mata perguruan Sultan Idris juga telah ditukar namanya kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, seperti yang kita telah kenali sekarang. Dan juga sekolah menengah vocational telah dinaik taraf kepada sekolah menengah teknik. Hadapi cabaran masa muka, penuh tenaga murni, bakti dicurah searah sehala dengan wawasan yang suci. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan, kemewahan rata dirasai, bersama kita nikmati. Zaman dasar wawasan negara. Pada zaman ini, sistem pendidikan kebangsaan telah diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan alaf ke-21. Penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan telah diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama. Antaranya ialah Akta Pendidikan 1996, pindaan 2002, dan juga pelaksanaan pengajian dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003. Dan pada tahun 2003 itu juga BISP atau Bayaran Intensif Subjek Pendidikan telah diperkenalkan. Pada tahun 2005, program JCOF telah dilaksanakan dan telah diperluas pada tahun 2006 bagi memastikan murid-murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan asas-asas ilmu fardu ain apabila mereka tamat sekolah rendah. Dan perubahan yang paling signifikan atau perubahan yang paling ketara pada ketika itu ialah penumbuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau lebih dikenali sebagai KPTM pada tahun 2004. Dan kementerian ini telah diwujudkan bagi membangunkan sistem pendidikan negara Malaysia ini sendiri.
Kita pernah perasan tak, kalau dalam politik ataupun dalam isu-isu semasa, kadang-kadang disebutkan tentang sekolah vernacular. Sebenarnya apa sekolah vernacular ini? Okey, sekolah vernacular ni sebenarnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Contohnya kalau kita sekolah orang Melayu, kita menggunakan bahasa Melayu, sekolah orang Cina menggunakan sekolah Cina, sekolah orang India menggunakan bahasa Tamil. Jadi, sekolah vernacular ni sejarahnya dah beratus tahun dekat negara kita. Sebelum kedatangan penjajah, kita orang-orang Melayu belajar di pondok-pondok dan tempat pengajian dan sebagainya. Tetapi setelah kedatangan orang British ke tanah kita, sekolah vernacular mula ditubuhkan oleh pelbagai kaum untuk memberi pendidikan yang berunsurkan daripada barat untuk rakyat-rakyat tanah Melayu ketika itu. Sekolah vernacular yang pertama ditubuhkan pada tahun 1815, iaitu Persatuan Mubalih Cina yang mana datang daripada London ketika itu. Mereka ingin menubuhkan sekolah vernacular Cina sebab masa tu orang Cina dekat negara dekat tanah Melayu, dekat Malaya masa itu dah ramai. Jadi mereka memerlukan pendidikan. Dan apabila ditubuhkan pada tahun 1815, masa itu kebanyakan orang Cina tidak boleh lagi fasih bahasa Melayu. Jadi mereka mengambil guru-guru daripada tanah besar untuk datang ke sini mengajar anak-anak mereka, dan juga silibus dan buku daripada sana juga. Jadi orang-orang Cina ketika itu mempelajari budaya mereka, bukannya kawasan tanah Melayu, bukannya sejarah tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1855, sekolah vernacular Melayu ditubuhkan di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang merupakan tempat yang terawal yang maju sebabkan British datang ke tanah Melayu, dia masuk Pulau Pinang dulu, dan dekat situ ditubuhkan sekolah Melayu Glogor seingat saya pada tahun 1855. Tapi terhadnya sekolah Melayu ni hanya kepada sekolah rendah sahaja. Dia tak ada sekolah menengah sebab kita kekurangan guru. Sama juga dengan orang Cina, mereka hanya takat sekolah rendah sahaja. Kemudian lewat sikit pada tahun awal 1900 barulah sekolah vernacular India ditubuhkan, yang mana ditubuhkan di sekitar estate yang mana ramai orang India dekat situ. Tapi kelemahan sekolah India, mereka ini sangat daif dan mereka mengambil juga silibus daripada negara mereka sendiri dan bukannya daripada negara kita. Jadi sekolah vernacular sekarang ni ada ke tidak kat sekolah kita? Ya, sekolah vernacular sekarang masih lagi wujud. Selalunya sekolah vernacular ini selalu dimomokkan oleh pemimpin-pemimpin politik ataupun pertubuhan mana-mana pertubuhan yang mengatakan sekolah vernacular ini penyebab golongan-golongan rakyat Malaysia tidak bersatu sesama kaum. Kenapa? Sebab di sekolah vernacular Cina mereka menggunakan bahasa Cina, di sekolah vernacular Tamil menggunakan Tamil, dan Melayu. Jadi orang Cina, orang Tamil dan orang Melayu mereka tidak berinteraksi antara satu sama lain secara kerap. Jadi ini dikatakan faktor kepada kurangnya perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita. Tapi sekiranya sekolah vernacular dimansuhkan, pemimpin-pemimpin daripada orang Cina dan juga orang India kebanyakannya menolak sekolah vernacular dimansuhkan kerana mereka mengatakan budaya mereka akan dihapuskan ataupun akan dipinggirkan dan sebagainya. Dan mereka juga sebenarnya meminta, mereka kata kalau dijadikan satu aliran, sekolah agama pun tak perlu ada. Jadi saranan saya sebagai rakyat kepada mana-mana pihak, sekiranya kita ingin memperjuangkan sekolah satu aliran yang untuk menggantikan sekolah vernacular, kita harus memastikan satu jawapan yang tetap dalam menjaga kepentingan orang Melayu dan juga tidak meminggirkan kepentingan orang Cina dan juga orang India. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan semasa. Sebelum merdeka, pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. 5 jenis persekolahan iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India, sekolah vernacular Inggeris dan sekolah agama semasa penjajahan British. Sekolah vernacular. Sekolah vernacular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Terdapat 3 jenis sekolah vernacular iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Sekolah vernacular Melayu. Sekolah Melayu Glogor di Pulau Pinang merupakan sekolah Melayu pertama ditubuhkan. Ia ditubuhkan pada tahun 1826 dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
Sekolah Vernacular Cina. Sekolah ini menggunakan bahasa Cina ataupun Mandarin sebagai bahasa pengantar. Guru-guru dan buku teks diimport dari China. Contoh sekolah vernacular Cina ialah SJKC Hualien di Tanjung Perak dan SJKC Chung Hua di Kota Baru, Kelantan. Sekolah vernacular Tamil. Sekolah ini menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Guru, co-curriculum, buku teks diimport dari India. Antara contoh sekolah Tamil ialah SJKT Manika Vasagam di Tanjung Malim, Perak. Sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris ditubuhkan di kawasan bandar. Ia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mula diperkenalkan di kalangan anak bangsawan Melayu pada tahun 1905. Penang Free School merupakan sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan pada tahun 1816. Guru-guru yang mengajar merupakan padri yang mendapat pendidikan di Eropah. Merdeka! Selepas merdeka, Dasar Pendidikan Negara digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem jawatan kuasa. Perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan seimbang, harmonis dan berakhlak. Terdapat 3 laporan pendidikan selepas kemerdekaan iaitu Laporan Razak, Penyata Rahman Talib dan Akta Pelajaran. Laporan Razak. Pengerusinya ialah Datuk Abdul Razak Hussein yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Tujuannya adalah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan serta mengkaji semula struktur pendidikan negara. Antara cadangan Laporan Razak yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan, dan yang kedua, satu jenis co-curriculum dan peperiksaan sekolah yang sama berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya, Penyata Rahman Talib. Ianya mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960. Pengerusinya ialah Encik Abdul Rahman Talib yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Tujuan Penyata Rahman Talib yang pertama, menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, dan yang kedua, membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan Penyata Rahman Talib ialah pendidikan secara percuma di sekolah rendah, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan, dan akhir sekali memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Akhir sekali, Akta Pelajaran. Tujuannya adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik. Ianya dilaksanakan pada tahun 1961. Terdapat 4 institusi pendidikan semasa iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPTA serta IPTS. Prasekolah. Prasekolah merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih sebelum memasuki ke tahun 1. Seterusnya, sekolah rendah. Pendidikan sekolah rendah mengambil masa 6 tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur 7 tahun. Seterusnya, sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada 2 peringkat iaitu yang pertama, pendidikan menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan yang kedua, pendidikan menengah atas tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Akhir sekali, IPTA dan IPTS. Terdapat 20 buah IPTA di Malaysia serta 477 buah IPTS yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga tahun 2018. Kita harus juga tengok ordinans pendidikan tahun 57 Penyata Razak itu. Dan maka wujudlah jawatan kuasa Rahman Talib pada tahun 60. Dan dalam jawatan kuasa itu disarankan sekolah menengah Cina yang wujud pada waktu British dan waktu merdeka itu dijadikan sekolah kerajaan. Dan pada waktu kemerdekaan ada 86 buah, 72 menerima masuk ke dalam sistem. Dan 14 tidak mahu menerima tawaran itu dan 14 ini menjadi sekolah menengah persediaan Cina yang hari ini kita bercakap tentang isu UEC itu. Dan saya kira satu lagi perkara yang penting dalam sistem pendidikan kita ni tentang sekolah vernacular ialah Akta Pendidikan di negara kita. Ada 2. Pada mulanya Akta Pendidikan tahun 61 dan di dalam akta itu ada satu section, section 21B ataupun section 21-2 dan section itu memberi kuasa kepada Menteri Pendidikan untuk menukarkan sekolah vernacular ini menjadi sekolah kebangsaan.
itu kuasa menteri untuk hapuskan sekolah vernacular. Tetapi bagaimana reaksi? Sudah tentu masyarakat Cina tidak suka kepada seksyen itu, dan seksyen 21/2 itu dimansuhkan apabila adanya Akta Pendidikan tahun 96 yang menggantikan yang 61, dan dengan pemansuhan itu sudah tentu memberi jaminan kepada wujudnya sekolah vernacular. Sejarah pendidikan di negara ini terutamanya selepas merdeka dirangka bagi tujuan membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Ya, saya kira kita mula dengan ordinance pendidikan yang dikeluarkan oleh British pada tahun 1952, dan dalam ordinance itu British telah membuat satu ketetapan bahawa tempat belajar sebenarnya di negara ini ialah di sekolah kebangsaan, dan sekolah kebangsaanlah sistem pendidikan negara ini. Dengan kata lain, ordinance pendidikan tahun 52 yang dikeluarkan oleh British itu tidak menyokong sekolah vernacular Cina ataupun Tamil, dan dianggap bukan sistem pendidikan yang sebenarnya di negara. Terima kasih Yang di-Ketua. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Kanan Pendidikan. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Pertama sekali saya mohon daripada Datuk Speaker supaya saya dapat mengambil sedikit masa untuk memberi penjelasan tentang soalan ini, kerana soalannya memerlukan satu penjelasan yang lebih mendalam. Jangan lama-lama. Tuan Yang di-Ketua, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa melaksanakan penambahbaikan kepada sistem pentaksiran dan penilaian murid seiring dengan keperluan semasa. Dalam sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan, murid ditaksir melalui pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan peperiksaan pusat. Berikutan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR mulai tahun 2021 dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mulai tahun 2022, KPM memberi tumpuan kepada pemerkasaan PBS melibatkan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK serta pentaksiran psikometrik PPSI. Untuk maklumat ahli yang berhormat, PBS telah diperkenalkan lebih 10 tahun yang lalu, iaitu mulai tahun 2021 di peringkat sekolah rendah dan mulai tahun 2011 di peringkat sekolah rendah dan tahun 2012 di peringkat sekolah menengah. Pentaksiran ini bertujuan untuk menilai aspek intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks PBD, guru memantau perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid dalam proses pembelajaran mereka, termasuk kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Dengan ini, guru boleh merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP bagi membantu setiap murid meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran mereka. Pelaksanaan PBD secara berterusan dapat mempersiapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai sebagai asas yang kukuh untuk mengikuti pembelajaran di peringkat seterusnya. Antara pendekatan dalam pengukuhan PBD bagi murid tahun 4 hingga murid tingkatan 3 mulai tahun 2022 adalah dengan menambah baik pengurusan ujian akhir sesi akademik melalui penyediaan soalan yang setara standardnya oleh KPM. Soalan tersebut disediakan oleh guru yang berkepakaran dalam pembinaan item dan disimpan dalam sistem bank soalan yang dibangunkan oleh KPM. Untuk tujuan pelaksanaan ujian akhir sesi akademik, pihak sekolah akan menjana set soalan daripada sistem tersebut dan ditadbir di sekolah seperti mana ujian akhir tahun sebelum ini. Panduan penskoran juga akan disediakan untuk kemudahan guru. Penambahbaikan kepada ujian akhir sesi akademik ini adalah bagi membolehkan guru dan ibu bapa bersama-sama membantu membangunkan potensi murid bermula daripada peringkat sekolah rendah. Dalam mencapai hasrat ini, pelaporan ujian akhir sesi akademik akan digunakan untuk membolehkan intervensi awal dilakukan bagi mengoptimumkan potensi murid. Pelaporan ini bukan untuk tujuan perbandingan pencapaian antara murid atau sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kejayaan dan kemenjadian murid haruslah dilihat secara holistik dan bukan semata-mata berdasarkan prestasi dalam bidang akademik sahaja. Justru pentaksiran melalui PAJSK dan PPSI juga diperkukuh bagi menilai perkembangan murid dalam aspek sukan,
ko-kurikulum, nilai murni, minat dan kecenderungan serta pembentukan sahsiah. KPM juga akan menambah baik dan memantapkan kaedah pelaporan PBD. Melalui kaedah ini, pencapaian murid dilaporkan secara menyeluruh sebanyak 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan sesi akademik dan akhir sesi akademik dengan menggunakan deskriptor tahap penguasaan yang lebih komprehensif dan jelas. Pelaporan ini juga menilai tahap usaha murid dalam pembelajaran. Di samping itu, guru kelas dan guru mata pelajaran akan memberi ulasan dan cadangan intervensi bagi mengoptimumkan potensi setiap murid. Selain daripada pelaporan PBD, laporan akhir sesi akademik akan turut disertakan dengan pelaporan PAJSK dan PPSI. Secara keseluruhan, penambahbaikan pelaporan PBS dapat memberi gambaran mengenai kemenjadian murid secara menyeluruh, komprehensif dan bermakna. Pemberkasaan PBS merupakan antara pendekatan KPM untuk beralih daripada pembelajaran berorientasi peperiksaan kepada pembelajaran yang menyeronokkan untuk murid. Selain itu, KPM juga mempergiatkan program latihan untuk pentadbir dan guru bagi meningkatkan kemahiran serta memantapkan pelaksanaan pentaksiran berterusan di sekolah. Guru juga akan terus dilatih untuk meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan teknologi digital. KPM yakin bahawa pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui PBS merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu. Tuan Yang di-Pertua, KPM telah memperkenalkan sistem permohonan berpusat ke sekolah khusus iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK mulai tahun 2020. PKSK merupakan satu pentaksiran kaedah pentaksiran standard secara berpusat dan dilaksanakan kepada murid yang memohon kemasukan ke sekolah khusus iaitu sekolah berasrama penuh, sekolah menengah teknik, college vocational, sekolah menengah kebangsaan agama dan maktab tentera diraja. Pentaksiran ini merangkumi 3 komponen utama iaitu kecerdasan insaniah, kecerdasan intelek dan artikulasi penulisan. Semua murid warga negara yang berdaftar dengan sistem aplikasi pengkalan data murid KPM dari sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama bantuan kerajaan atau sekolah swasta adalah layak memohon untuk kemasukan ke sekolah khusus. Syarat pemilihan Syarat pemilihan murid ke sekolah khusus adalah melepasi syarat minimum PKSK serta aktif dalam aktiviti ko-kurikulum. Di samping itu, komponen PBD, PAJSK serta status Social Economy SES turut digunakan dalam pemilihan murid ke sekolah khusus. PKSK juga akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.